Terus memperjuangkan perkara ini sebab inilah hasrat rakyat. Dan pada saya, kalau kerajaan ini masih kekalkan dengan syarat-syarat yang ketat ini, maka ini mengundang kemarahan rakyat secara berterusan. Jadi kalau kerajaan ini prihatin dan peka kepada tuntutan rakyat, inilah masanya untuk mereka mengubah dan melakukan penambahbaikan pada pengumuman yang telah dibuat semalam oleh KWSP. Hai guys, terima kasih kerana memilih Mat Fast Berita Terkini. Sebagai tanda sokongan anda, sila tekan butang subscribe dan loceng untuk update terkini. Terima kasih. Kenyataan penuh berhubung skim iSinar KWSP yang diumum semalam. Sejak bulan Oktober, saya dan BN telah tuntut kerajaan PN membenarkan pengeluaran dari akaun 1 KWSP. Dari langsung tidak dibenarkan ke pengeluaran bersyarat bagi 600,000 ahli ke 2 juta ahli dengan syarat, dan akhirnya ke pengumuman semalam bahawa 8 juta ahli KWSP dibenarkan dengan syarat. Namun skim iSinar ini masih mempunyai kekurangan yang tetap mengundang kemarahan dan kekecewaan sebilangan besar pencarum. Ini jelas kelihatan dari jumlah komen mencecah 50,000 di ruang komen posting saya malam semalam, di mana hampir 99% adalah komen yang berbunyi "I kecewa, I kencing" dan "I marah". Ramai pencarum sudah bertukar menjadi pencarut sebab rasa telah dipermainkan pemerintah. Saya percaya jumlah komen yang mencecah 50,000 adalah satu petunjuk bagi kemarahan rakyat. Sebab itu, saya tuntut kerajaan PN untuk sekali lagi menambah baik skim iSinar dengan tidak lagi mengenakan apa-apa syarat bagi mana-mana ahli yang ingin mengeluarkan simpanan mereka untuk menghadapi krisis pandemik yang sudah melanda kita selama 10 bulan. Saya percaya pembetulan ini wajar sebab, pertama, kerajaan PN patut letakkan kepercayaan pada rakyat sebab rakyat sendiri yang tahu jika mereka sedang berdepan dengan cabaran kewangan, dan rakyat juga faham mereka tidak akan sia-siakan simpanan masa tua mereka jika tiada keperluan mendesak. Adakah ianya logik bahawa ahli dengan pendapatan RM10,000 sebulan yang turun 30% menjadi RM7,000 dianggap terjejas, tetapi ahli dengan pendapatan RM2,000 sebulan yang turun 20% menjadi RM1,600 tidak dikira sebagai terjejas atau tidak layak? Kerajaan juga tidak akan tahu berapa jumlah beban tunggakan hutang atau liability dihadapi ramai akibat pendapatan yang tidak menentu yang telah bertimbun setiap bulan sejak pandemik bermula 10 bulan lalu. Sebab itu, ia bukan tanggungjawab kerajaan untuk membuat andaian ahli mana yang sedang terdesak dengan meletakkan syarat arbitrari bahawa pendapatan ahli perlu berkurang 30% sebelum layak. Ianya juga bukan tanggungjawab kerajaan untuk menafi rakyat mengambil duit sendiri pada ketika mereka paling terdesak. Sebaliknya, tanggungjawab kerajaan ialah untuk mempermudahkan bagi rakyat dan untuk mencari jalan untuk memastikan simpanan KWSP dapat dipulihkan pada masa tersingkat setelah pandemik COVID berakhir. Yang kedua, rakyat yang sedang lemas sekarang tak mampu tunggu 3 bulan lagi sebelum diberi pelampung. Pengumuman KWSP semalam bagi kategori 2 bermaksud ramai yang terdesak sudah tunggu sejak bulan Oktober, tetapi perlu tunggu lagi sehingga 11 Januari 2021 sebelum dibenarkan memohon dengan pelbagai bukti dokumen. Kena tunggu lagi 2 hingga 3 minggu untuk dimaklumkan KWSP jika permohonan layak atau tidak. Jika layak, bayaran hanya akan dibuat sebelum akhir bulan berikutnya
iaitu pada akhir bulan Februari. Sekarang baru permulaan bulan Disember. Adakah ia munasabah bagi mereka yang tengah lemas untuk tunggu 3 bulan lagi sehingga akhir bulan Februari sebelum mendapat pelampung, sedangkan mereka sudah berharap sejak bulan Oktober iaitu 5 bulan dahulu? Yang ketiga, elak rakyat serbu pejabat-pejabat KWSP pada ketika risiko penularan COVID masih wujud. Sejak semalam, media-media melaporkan bahawa pejabat-pejabat KWSP sudah pun sesak akibat diserbu ahli. Bayangkan berapa ramai lagi ahli yang akan terdedah kepada risiko dijangkit COVID jika mereka terpaksa beratur di pejabat KWSP untuk serah bukti dokumen jika iSinar masih bersyarat. Jika skim iSinar tidak lagi perlukan sebarang bukti dokumen untuk diserahkan kepada KWSP, saya percaya kesesakan di pejabat KWSP seluruh negara mampu dielakkan atau diturunkan. Risiko tercetusnya kluster COVID KWSP juga berkurangan. Jika 4 juta ahli sahaja di bawah kategori kedua, skim iSinar diperlukan untuk menyerah 3 helai dokumen sebagai bukti pendapatan mereka telah berkurang. Maka KWSP perlu memproses sebanyak 12 juta dokumen. Apabila skim iSinar tidak lagi bersyarat, maka semua kesusahan dan beban kepada ahli dan staf kaunter KWSP dapat dielakkan sebab kebanyakan ahli akan memohon dalam talian melalui perkhidmatan iAccount tanpa hadir di pejabat KWSP. Justru proses pengeluaran akan menjadi jauh lebih lancar dan ahli tidak perlu lagi tunggu sehingga 3 bulan sebelum menerima bayaran lamsam pertama. Jadi, pada ketika janji lanjutan moratorium pinjaman masih belum memenuhi hasrat rakyat, saya berharap kerajaan PN akan membuat satu kali lagi penambahbaikan kepada skim iSinar supaya ianya tidak bersyarat dan tempoh untuk pemohon menerima bayaran pertama dapat disingkatkan dari 3 bulan ke maksimum 1 bulan. Dapat membuat penilaian komen-komen dan reaksi orang ramai terhadap pengumuman yang telah dibuat oleh KWSP semalam. Mereka sebenarnya amat kecewa kerana hasrat mereka ialah untuk dibenarkan tanpa syarat-syarat yang ketat dan dibenarkan sejumlah RM10,000 dikeluarkan secara pukal dan terpulang pada mereka. Maknanya kalau mereka nak keluarkan RM10,000 itu pulang pada mereka. Kalau mereka tak perlu, mereka tak akan buat demikian. Jadi maknanya kita mesti percaya pada pencarum bahawa ini adalah dana mereka sendiri, duit mereka sendiri dan mereka perlukan dalam keadaan sekarang ini yang mereka menghadapi tekanan yang begitu hebat dan mereka dalam keadaan kesempitan hidup, dan oleh itu inilah yang mereka harap sangat dapat membantu mereka dalam keadaan-keadaan yang amat kritikal ini.